Kalau sebut gejala-gejala tak baik ni, tak payah cerita pun tuan-tuan perempuan duduk di kawasan bandar, pusat bandar yang sangat besar dia tahu. 2 minggu lepas saya berceramah di sebuah rumah perlindungan wanita di Seksyen 7 Shah Alam. Nama rumah tu saya tak sebut lah, sebab memang pengurusan rumah tersebut tak berapa nak rumah tu di-highlightkan sangat. Dalam satu ceramah tertutup antara saya dengan pelajar-pelajar dia, semua perempuan, semuanya muslimah, usia daripada 10 tahun ke 20 tahun yang ada ketika tu. Habis ceramah tu lebih kurang dalam sejam suku. Ada sesi kaunseling secara peribadi, face to face, nampak mata. Tapi ada seorang warden yang perempuan terus jagalah, terus tengok. Saya berdepan dengan seorang adik, pangkat adik ke anak saya gitulah pangkatnya, umur 13 tahun. 13 tahun, perempuan lah ni. 13 tahun, 2 kali melahirkan anak secara tak sah. 13 tahun. Mula mengenali seks ketika usia 9 tahun. Irfan, orang bandar. 13 tahun, 2 kali beranak. Maknanya kalau buat cara betul, 2 kali kita dapat makan kambing. Akikah? Tak. Tapi sebab cara tak betul, hubungan yang tidak sah, lahir anak yang tak sah taraf, anak zina dan sebagainya, tak kau nak buat akikah. Tapi nak cerita, kalau perkahwinan hubungan tu sah, 2 kali dia beranak, anak pula laki-laki 2 4 ekor kita makan kambing. Kambing malam ni berapa ekor? Seekor orang tak ramai. Jadi maknanya daripada sudut masalah, memang banyak masalah. Sebab tu nilai akidah tu mesti kita terapkan dengan sebenar-benar. Mula-mula akidah dulu. Kalau kita sibuk tanya macam mana didik anak cara Rasul, macam mana didik anak cara Rasul, Nabi ajar melalui Al-Quran surah Luqman ayat 13, akidah. Sama. Yang kedua, apa lagi yang lu ajar anak ni? Ikut cara Luqman ajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-14. Dia bertali arus ayat ni, bersambung-sambung. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Apa maksud? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Mak bapak kena terapkan perasaan hormat dan kasih sayang anak kepada ibu bapa. Tanggungjawab bapak, tanggungjawab mak. Wujudkan dalam diri anak-anak perasaan kasih, sayang dan cinta kepada mak bapak dia melebihi daripada segala-galanya. Jangan sampai anak tu rasa mak bapak dia tak sayang dia. Kadang-kadang tuan-tuan perempuan, dalam keterujaan dan kelekaan kita, kita rasa apa yang kita bekalkan pada anak-anak, apa yang kita beri pada anak-anak, itu yang terbaik yang kita dah bagi dan cukup. Mungkin setengah-setengah daripada kalangan kita, mak bapak, termasuk saya pun bapak kepada anak saya, 3 yang paling sulung 10 tahun. Mungkin bila kita dah beri dia pendidikan yang baik, letak dia dalam sekolah yang baik, sekolah pula ma'had tahfiz sebagai contoh, ataupun yang seumpama dengannya lah, institusi tahfiz dan sebagainya. Kita keluar belanja katalah 4 ke 500 satu bulan, lengkap dengan aktiviti co-curriculumnya. Mungkin dalam hati kita jauh, di benak fikiran kita, tugas kita memberi pendidikan kepada anak sudah selesai. Kalau begitu yang kita fikir kurang tepat. Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang pejuang Ikhwanul Muslimin di Mesir, memberitahu untuk menerbitkan seorang anak remaja belia yang hebat, 3 komponen mesti bersatu dan bersama. Untuk melahirkan anak yang bagus, 3 komponen ni, 3 kaki ni mesti bersatu hati. Pertama, institusi di rumah, institusi keluarga di rumah mesti kuat. Dia tak boleh serah pada sekolah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Rumah kena kuat. Kalau di rumah mak bapak tak berjaya menerbitkan satu perasaan hormat, kasih
dan contoh ikutan terbaik daripada mak bapak dia, bermakna kita gagal. Tuan-tuan perempuan perasan tak? Anak dengan kita daripada umur berapa? Daripada lahir sampai mungkin umur dia 4-5 tahun dia masuk sekolah tadika. Betul? 4-5 tahun tu sepatutnya kita boleh set dalam memori anak-anak yang paling dia hormat, yang paling dia ikut, yang menjadi idola dia, mak bapak dia. Sepatutnya apa saja perbuatan, dengan izin saya guna istilah ni, berkiblatkan kepada mak bapak dia, berpaksikan kepada mak bapak dia. Sepatutnya dia tak ambil contoh idola yang lain. Sepatutnya pada mak bapak dalam tempoh 4-5 tahun yang pertama tu, duduk dengan kita, tidur dengan kita, mandi dengan kita, makan kita suap. Patutnya 4-5 tahun tu cukup untuk membuatkan anak-anak rasi, rapat dan boleh dengar cakap kita. Sepatutnya. Sepatutnya. Tetapi ada masa kita gagal. Terlalu sibuk sebagai contoh. Saya tak nafi. Sebab saya pun kerja, tapi alhamdulillah kerja saya ni time-nya tu fleksibel. Tapi kalau saya tengok sahabat-sahabat yang kerja time tak fleksibel ni, Allahu akbar. Masuk pukul berapa orang kerja ikut office hour ni? Pukul berapa? Pukul 8. Keluar pukul 5.30. Pukul 8 Kuala Lumpur, takkan nak keluar pukul 7.55. Lepas subuh keluar 6.30. Sekarang subuh pukul 6.10, 6.5 minit. 6.30, 6.20 tu keluar. Kadang-kadang tak dah nak subuh berjemaah dah. Subuh lah kereta je. Puna nak cepat. Masa tak cukup. Running out of time. Sentiasa tak cukup masa. Pergi dah lambat, pergi dah cepat, balik lambat. Jadi masa dengan anak-anak tu secara tak langsung kurang. Isteri pula kerja, terpaksa kerja. Banyak sebab ni, kalau nak cerita jadi panjang tuan-tuan perempuan. Sebab tu afdal kalau laki-laki mampu, isteri tak usah kerja lah. Banyak jadi huru-hara. Terlalu banyak. Satu kes, hari tu saya pergi berceramah juga, tapi ceramah singkat, kuliah duha sajalah. Juga di sebuah sekolah menengah di Shah Alam. Diceritakan kisah ini oleh seorang guru. Guru ni guru sekolah rendah lah. Jadi saya bercerita kuliah duha untuk guru-guru. Guru ni cerita pada saya, Ustaz, saya ada satu cerita nak kongsi dengan Ustaz. Ustaz mungkin boleh kongsikan benda ni pada pendengar-pendengar Ustaz tanpa Ustaz tak berceramah. Saya kata, cerita, alhamdulillah. Dia kata dia ni sebagai guru kaunseling di sekolah. Sekarang tuan-tuan perempuan, sekolah terpaksa ada guru kaunseling. Banyak ujian musibah pada anak-anak kita ni banyak. Dulu zaman kita sekolah mana ada guru kaunseling. Masing-masing jaga diri masing-masing je. Ada masalah kongsi dengan kawan je. Masalah kita dulu pun tak complicated. Masalah budak sekarang, terpaksa kementerian hantar guru kaunseling di sekolah untuk memantau, membimbing. Boleh dikatakan setiap sekolah, terutama menengah, sekolah rendah pun ada guru kaunseling, satu orang, untuk berdepan dengan masalah pelajar. Satu orang budak ni Ustaz, saya kenal dia daripada darjah 1, 2, 3, 4. Perjalanan hidup dia macam ni Ustaz. Dia baik, dia okey, begini, tak ada masalah. Dia start masuk darjah 5, umur berapa? 11 tahun. Betul? 11 tahun darjah 5. Cakapnya kasar, pandangan mata jadi tajam, pelajaran merosot, suka buat kawan. Dia cari pasal dengan kawan dia. Perubahan yang begitu mendadak dan ketara. Akhirnya cikgu ni panggil. Saya panggil budak tu Ustaz, tapi dia jenis perahsia rupanya. Saya panggil tak cakap, panggil tak cakap. Akhirnya saya trik dia. Trik ni makna helah. Apa saya buat Ustaz? Saya bagi dia minum satu air. Dia pujuklah bagi minum air mineral lah. Dia dah minum 2-3 teguk. Saya kata kat dia, cikgu bagi ni air Yasin. Dia kata. Ada air Yasin buat baca Quran gini. Adalah dia bohong, tahu dia baca, tak tahu. Jadi awak dah minum air Yasin ni, apa yang cikgu tanya awak mesti cerita. Awak tak cerita, perut kembung. Biasa tu. Minum air Quran perut kembung. Ataupun tulis masa cerita, tak tahu masa adik-adik ni, tapi masa kecil-kecil dulu, umur saya lah,
Biasa kalau nak tahu orang cakap bohong tak bohong ni, mai tulis alif lam lam ha. Ustaz Sahari sebab dah nak cakap bohong aku tulis alif lam lam. Oh dah tak edit takut. Walhal tak jadi apa-apa, bukan apa nak penting pun. Tapi yalah, orang dulu kurang-kurang ada juga benda yang menyebabkan terkawal tu. Budak ni percaya. Ya, dia kata dia ceritalah. Dia buka lah semua masalah ni. Mak bapak dia baik dulu, cikgu. Mak bapak saya masa kami rumah biasa ni. Mak bapak saya ada masa dengan saya. Sekarang asyik-asyik bergaduh. Tekak pasal hutang, tekak pasal kredit kad, tekak pasal siapa nak bayar kereta gini. Dia londeh habis benda yang menyebabkan dia runsing dalam institusi keluarga dia. Dia cerita tak apalah, cikgu dia pun nasihat, pujuk gini. Akhir satu permintaan ustaz yang saya rasa sedih sampai sekarang bila saya ingat permintaan. Saya tanya cikgu tu, dia minta benda dengan cikgu? Minta pinjam duit ke? Minta apa ke? Minta hantar balik ke? Minta tukar sekolah? Tak ustaz. Last sesi kaunseling saya dengan anak murid saya tu ustaz. Anak murid saya minta pada saya, cikgu, saya nak minta satu benda dengan cikgu. Saya harap sangat cikgu boleh tunai. Cikgu tanya apa benda awak nak apa? Cuba beritahu cikgu. Cuba beritahu. Boleh tak saya nak peluk cikgu? Saya dah lama tak peluk mak saya cikgu. Allahu Akbar. Nah, kita tak sedar anak kita ni rupa nak kita peluk tuan-tuan. Kita rasa kita beri belanja RM10 sehari tu kita hebat benar lah. Kita rasa kita beri Samsung Note 4 tu kita mak bapak yang baik lah. Kita rasa kita beri dreba pada anak kita, dia pergi sekolah, pergi hantar berambil tu, kita rasa kita mak bapak yang cemerlang lah. Rupa ada bahagian yang anak kita lupa, hilang daripada kita. Anak ni tadi, dia tak minta char kuih tiaw, dia tak minta kambing. Dia minta apa adik-adik? Minta peluk cikgu dia. Dia dah lama mak bapak dia tak peluk dia. Dia rindu sangat nak kena peluk dengan mak bapak dia. Nah, sebab tu Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna kata, pertama, institusi keluarga nak kena gagah dulu. Macam mana kita buat rumah kita, itulah anak kita. Kalau masa azan, TV masih pasang, ada benda tak kena. Kalau masa azan, internet masih running, tidak di shutdown, tidak di sleep, ada benda tak kena. Pada pendidikan anak-anak. Sebab tu, mak bapak role model. Anak-anak ni tuan-tuan, tak perlu suruh banyak kali. Mak bapak buat dulu. Automatik dia tahu. Contoh, saya tak tahu orang lain. Contoh, masa saya masih kecil-kecil. Masa umi saya jaga masa kecil-kecil, umi saya tak bukan tak pernah kata bohong benar. Jarang suruh saya sembahyang. Apa umi saya buat? Azan saja, tutup radio, tutup TV. Dulu masa saya kecil, internet tak ada. Hak popular hiburan TV dengan radio sajalah. Kadang-kadang TV tak pasang, radio saja. Tutup radio, umi saya ambil sembahyang, masuk bilik, solat. Tiap-tiap hari saya tengok rutin mak saya buat benda yang sama, 1 hari 5 kali solat. Saya tengok, bunyi je ni, mak saya tutup, beri bilik air, muka dia basah, dia buat gini. Tiap-tiap hari, daripada saya kecil. Secara automatik, bila saya dah boleh bercakap, dah besar sikit, bila azan bunyi, mak saya tak tutup radio, masih kekal dengan radio, saya akan tanya mak saya, ni tak awak Allah Akbar lah maknanya. Saya tanya mak saya, tak Allah Akbar kali ni. Masa tu mana saya tahu mak saya uzur. Tapi rutin, nampak tak? Rutin. Bila mak bapak tunjuk contoh yang baik pada anak-anak, automatik. Apa kita cakap, anak akan copy paste dalam kepala otak dia. Photostate, zap, masuk cepat. Jadi pastikan segala apa yang kita cakap, segala apa yang kita buat, tindak tanduk kita dengan isteri kita dengan kita, pastikan lurus perjalanan. Pertama. Institusi kedua, sekolah. Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna kata, perlu perkasa sekolah. Sistem pendidikan di sekolah kena baik. Bukan hanya daripada sudut penggemblingan antara akademik dengan agama saja, tapi dalam pada masa yang sama, guru-guru kena ada satu kemampuan, keupayaan untuk mendidik dan mentarbiah anak murid. Semua yang ada di sini, usia yang sebaya dengan saya, 20-an, 30-an, 40-an, masa sekolah, cuba angkat tangan. Siapa tak pernah kena rotan dengan cikgu?
Semua orang yang masa sekolah, batch-batch saya lah, Ustaz Suhairi dan sebagainya, semua pernah rasa didenda, dihukum oleh guru. Paling kurang berdiri di tempat sendiri, paling kurang. Ada hak ekstrim lagi, bukan berdiri atas kursi lagi, berdiri junjung kerusi, lari keliling padang, ketuk ke tampi, rotan dekat tapak kaki, rotan dekat betis, macam-macam kena hukuman, denda, takdib dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, dengan sistem yang kita kata konservatif dulu, lahirlah orang macam saya, macam Ustaz Suhairi, macam batch-batch kami dulu, lapis-lapis tuan-tuan perempuan ni semua dulu. Semuanya dengan didikan disiplin tegas yang kena pada tempat. Berbeza sekarang. Sebab tu mohon maaf tuan-tuan, keikhlasan guru dulu dengan guru sekarang jauh beza. Saya tak tahu tuan-tuan perempuan setuju atau tidak dengan saya, tapi mungkin setujulah kot.